Alhamdulillah dah 45, alhamdulillah. Tentang perkara mahabbah ni sangat-sangat antum kena ambil perhatian, kerana ini sangat benda penting dan boleh jadi fitnah yang besar kepada kita, kepada umat Islam, bila mana kita melampaui pada garis-garis yang ditetapkan oleh Islam dalam disiplin syariat, adabnya dan kerohanian, semua ni terkait rapat. Tayyib. Usul tentang mahabbah ni penting, utamanya kena tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu utama. Alhamdulillah. Bab tauhid ni perempuan tak faham. Ustaz, perempuan boleh ke? Tanya apa? Alhamdulillah sihat. Kami di Brunei, alhamdulillah di Bandar Seri Begawan, Brunei, di Hotel Al-Afiyah. Dan baru lepas balik makan tengah hari, lepas solat Jumaat makan tengah hari, dan kita bersiaran sekejap di hotel kerana malam ni kami ada program ziarah sahabat-sahabat kami kat sini. Tak ada program apa kat Brunei kecuali ziarah. Baik, tentang mahabbah, utamanya duduk pada perkara cahaya mahabbah ini. Usulnya mari tauhid dulu. Tauhid kita kepada Allah, dan tauhid ni mari daripada usul kesaksian kita, syahadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesaksian kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini benda utama, benda penting. Kena faham. Baik, bab mahabbah, benda ni penting. Kalau kita tak kawal cinta, kita tak cinta kepada Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, betul? Dan insya-Allah bagi orang yang mencintai Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dia benar. Tetapi bagaimana nak membezakan benar tu dengan batil? Ana dalam menanduk khidmat dengan para habaib ni, dengan ahlul bait Nabi, dengan ulama-ulama ahlul bait Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyaklah nak jumpa di asbab kecintaan, asbab mahabbah lalu jadi perpecahan kerana mahabbah tu diletak pada nafsu. Contohnya yang banyak berlaku, berpecah sesama ahli jemaah yang bersama dengan habaib ni. Pakat-pakat di kalangan jemaah nak mengambil orang panggil apa? Perhatian Habib. Tak kira Habib mana, itulah yang berlaku. Masing-masing nak ambil perhatian. Masing-masing nak jadi orang rapat dan orang kanan, dan orang yang dicintai. Masing-masing bila begitu cemburu. Kalau ada yang di kalangan hak ni rapat sikit, cemburu. Cemburu. Kalau ada ikhwan bagi hadiah bagus sikit ke Habib, ada yang cemburu, nak jadi terpaling. Ini yang berlaku bila mana mahabbah tu bukan begitu. Bukan nak cemburu sama sendiri. Mahabbah ni kecintaan untuk kita bina, untuk kita ikut. Kalau para habaib dengan jalan dakwahnya, dengan rahmatnya, dengan rahman, dengan perangai, orang kata dengan sifat-sifat kebaikan, maka kita bila mencintai, mencontohi. Bukannya nak sama-sama sendiri memijak yang lain asbab cemburu. Kena betul-betul kena betul niat. Ni nak berguru ke, nak khidmat ke, nak apa sebenarnya? Apa yang kamu cari dalam kecintaan ini sebenarnya? Atau nak berusaha keras jadi bini Habib ke? Atau nak berusaha keras jadi orang kanan ke? Atau nak apa sehingga memijak sesama sendiri, memfitnah sesama sendiri, bergaduh sesama sendiri? Yang Habib ni tak tahu apa. Tak tahu bergaduh ke? Tak tahu pening? Tak tahu apa. Ini salah dalam mahabbah ni. Ini yang kata kena jaga. Bila kita mencintai, makna kita kena niat nak mencontohinya. Biar dia cukup Habib kenal kita, ingat nama kita, dan selalu kita dalam doanya alhamdulillah dah. Ini sampai bergaduh suami isteri. Ada satu kes dulu, ingat, dia kasihlah ke Habib ni. Satu hari tu Habib tu bagi baju dia, tolong basuh baju aku. Yang si isteri ni, okey saya khidmat basuh. Esoknya suami mari mengadu kat anak, apalah ustaz ni, isteri saya kenapa? Ke saya dia tak buat macam tu. Kenapa Haji? Kata dia ambil, dia kata nak basuh baju Habib, tapi dia tidur dengan baju Habib. Tidur dengan baju Habib. Ambil baju tu tidur, buat tidur. Selimut, baju busuk Habib dah suruh basuh. Ulama' lah kita letak. Ya Allah, sampai suami dia terasa hati. Apalah macam ni. Betul esok baru dia basuh. Jadi, ya betul barakah, tapi jangan melampau sangat. Cukup ambil cium, okey dah barakah insya-Allah. Sampai buat tidur, buat selimut, letak suami duduk jauh, jangan mari dekat. Tu kurang ajar dia panggil, tak ada ilmu, orang panggil, dan tak jaga sikap. Tak jaga sikap. Lalu banyaklah jadi salah tu bila suami cemburu, suami terasa hati. Mulalah suami pun jadi sangka buruk dengan guru. Tak boleh, benda ni kena jaga. Banyak orang perempuan yang tak jaga benda ni. Tak jaga. Ni tambahan. Bila kita dengan maula-maula ni, kita tak nafi. Orangnya handsome. Orangnya masya-Allah. Orangnya sangat-sangat bagai rembulan. Ana kalau renung tengok, ya Allah, dia ni Allah bagi anugerah sungguh kat Habib.
Dan selalu duduk dengan dia repot. Ana tengok muka Habib. Kata ya Habib, kata wajahmu sungguh Allah bagi anugerah yang indah sungguh kat wajahmu. Tak ada apa, wajah aku tak ada apa. Jadi benda ni yang ana selalu nak cuba, kenapa sampai kami buat grup terbiar, buat program Wasilah Cinta. Dalam setiap program tu ada, mesti ada bab landasan mahabbah, dan banyak juga ana hurai, banyak juga ana dah sindir, banyak juga sound direct supaya jaga. Ni sampai atas tempat tidur pun muka Habib, di bantal pun muka Habib, di bantal tidur pun muka Habib, bantal golek muka Habib, habis dia perinya muka Habib. Pusing kanan muka Habib, pusing kiri muka Habib, dalam telefon, dalam headset, segala-gala. Allahu Akbar. Ni sebenarnya nak buat apa sebenarnya? Jadi kalau kita orang-orang yang mencintai para ulama ahlul bait, ulama-ulama warasatul anbiya ni bukan begini cara. Ni tak beradab. Tak beradab, sangat-sangat kurang ajar dan sangat-sangat mengarut. Sehingga membuka ruang untuk iblis-iblis masuk dalam jiwanya, masuk dalam rohani, dalam mimpinya. Maka mula-mula biasa-biasa, lama-lama dideklarnya Habib sudah bersama dengannya, Habib dah jadi suaminya. Secara rohani, Allahu Akbar. Dan bila timbul benda ni, iblis dah menguasai. Lalu mulalah bila dia tengok orang lain pegang gambar Habib ke, buat profil Habib ke, guna gambar Habib ke, semua dia tak boleh dah. Dia jadi cemburu buta, gila. Allahu Akbar, jadi gila. Tak boleh nak kawal. Atau ada pesan sungguh ke jemaah ahli khidmat, keutamaannya ada pesan dalam khidmat dengan Maulana Muhammad Amin, jaga batasan. Jangan lepas diri, jangan lepas sehingga nafsu menguasai diri. Cukup kita khidmat dia atau Maulana ni sebagai ulama warasatul anbiya, ulama ahlul bait Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan berlebihan, jangan simpan pun harapan dan niat nak jadi isteri ke apa. Jangan. Ini benda yang paling bahaya. Antum buat macam ni, melebihi macam ni, itu adalah salah adab antum dengan guru. Bukannya tak, mungkin antum kata orang perempuan, salah ke kami mencintai, kami mula-mula kami rasa berharap gitu. Salah, memang salah. Sebab antum dah buka ruang untuk iblis merosakkan. Dorongan-dorongan yang benda ni tak boleh. Rosak. Baik kita cinta kerana Allah, cukup. Dan kita mencontohinya kerana Allah. Dah, jangan lebih-lebih. Bila kita buka ruang lebih, khoya, duduk khoya, kalaulah Maula begini, kalaulah Maula jadi suami, ya Allah, tak ada adabnya. Antum kalau duduk bercakap benda-benda gini depan kawan-kawan, depan sahabat, lalu meruntuhkan atau menjatuhkan reputasi atau diri Maula tu sendiri. Ada setengah tu kat, tengok Maula selok tangan, anda tengok, anda baca dalam komen-komen, ada tangan Maula pegang sesuatu, ya Allah, lembutnya tangan Maula, ya Allah, tangan Maula pinknya, ya Allah, ya Allah. Anda baca, ya Allah, sakit jiwa. Bukan nak cemburu dah. Apa yang antum cari sebenarnya? Selok begitu pun dah khoyar dah. Sebab apa? Kita dah awal-awal buka ruang. Dan sepatutnya kita beradab dengan guru. Maula ada isteri dia syarifah. Kalau kita menghormati ahlul bait, isterinya bersama ahlul bait. Bila kita buat macam tu, isterinya baca, isterinya tengok, antum mesti isterinya tengok semua apa yang berlaku kepada suaminya. Kesian Maula, daripada komen antum, daripada obses antum, dia balik, isteri masa muka. Kenapa sampai macam ni? Nampak? Kena jagalah benda-benda gini. Sungguh kata. Langsung lepas ni, Maula yang dipersalahkan. Antum yang buat masalah. Maula tak buat apa pun. Relax je. Tiba-tiba bergaduh suami isteri nak bercerai berai kerana Maula. Tapi Maula tak ada apa pun buat kat antum. Antum yang lebih-lebih. Tak jaga. Dengan suaminya tak jaga, dengan apa pun tak jaga. Allah. Jadi kena. Jangan lepas. Bila antum mana selalu pesan ke jemaah-jemaah dekat khidmat. Bila kita buka ruang, kononnya berharap nak kahwin lah, nak apa semua, kita dah merosakkan diri kita. Sungguh kata. Mulalah kita jadi luar kawalan. Tengok orang puji Maula pun kita cemburu. Last kali dengan bini-bini Maula pun kita geram nanti. Kita luar kawalan. Sungguh. Benda ni lah yang merosakkan. Langsung semua orang-orang yang rapat dengan Maula jadi musuh antum. Jahat semua orang. Sebab tu ni kita kaitkanlah. Ana kata bukan ke Maula seorang, Habib lain pun berlaku benda yang sama. Ana sebenarnya tak tergamuk nak kata gedik lah, gelenyar lah. Ana cakap melampau just. Habib dah berusia pun jadi, betul lah ada. Ada. Ada satu dulu ingat seorang perempuan. Bila orang tanya dia kenapa tak kahwin. Dia kata dia takkan kahwin kecuali dia kahwin dengan seorang Habib ni, nama sekian. Habib tu dah tua dah. Dan kalam dia ni disampaikan kepada kami. Lalu ana pun kebetulan Habib tu kata dia isteri dia pun dah tua. Isteri dah tua sakit dan dia nak isteri di Malaysia untuk apa ni? Yalah. Kalau ada yang sudi. Kebetulan budak tu sebut begitu. Dan sampaikan kepada ana sampaikan ke Habib. Habib tu dah tua dah. Habib kata, kalau dia okey betul nak. Kalau sampai tak kahwin kita tak apa. Bismillah, jom kita pergi minta. Ana pun minta nombor telefon budak tu. Ana kata insya-Allah mungkin esok ana nak pergi ziarah antum dalam qadar bahasa orang panggil apa? Merisik. Nak bawa Habib sekian nama rahsialah. Kan dia memang kata tak nak kahwin kecuali dengan Habib sekian.
Lepas tu bila kami nak pergi esok, kata nak pergi, dia lari habis tinggal. Janganlah mari ustaz, saya bergurau je, tak nak. Gila nak kahwin dengan Habib, tak berani. Kalau orang yang ada adab, orang yang ada hati yang tulus, nah, Habib nak mari pun lari, tak berani. Tapi kalau dia hati yang tak jelas, niat tak betul, tak kira siapa dia nak belaka. Nah, tak kira siapa. Itu bahaya. Antum kena faham. Jadi, daripada kecintaan, mahabbah, pergi kepada nafsu-nafsu yang gila. Dan akan rosok. Akan rosok banyak perkara kerana bila mana kita ikut nafsu Nabi, nak Rasulullah kena, nak ada hubungan dengan Ahlul Bait Nabi Rasulullah SAW, okey. Nak dapat barakah ilmu, barakah amal, berhubung sanad ilmu, ijazah dan segala-galanya kepada Rasulullah SAW. Macam kita buat ujung tahun ni, bulan 12 ni, umrah bersama Maula Amin Al-Hasani. Dalam umrah tu ada majlis ilmu, hadis dan segalanya, akhlak dan segalanya. Dan ibadah umrah itu sendiri bersambung sanadnya dengan Rasulullah SAW. Maka semua ibadah bila kita buat dengan Ahlul Bait Nabi, maka bersambung. Bersambung dengan Rasulullah SAW. Itu yang mahalnya. Itu yang kita nak. Ni dok pergi umrah, pergi nak buat amal ibadah dengan ulama, dengan Ahlul Bait. Tapi pergi kerana gila. Bukan mahabbah, dah gila. Gila tengok khoya. Terbuka baju sikit. Allah, Habib buka baju. Balik gila, tak boleh tidur malam. La haula wala quwata illa. Apa ni, ya Allah akbar. Tolonglah. Kan pakai ihram. Kesian kat Maula. Takkanlah Maula nak pakai t-shirt. Maula pakai ihram. Mestilah ada terbuka, ada tertutup. Ya Allah. Cuba jaga. Tuan dah kata, ahli jemaah yang duduk dalam grup tarbiyah, itu Tuan Pusat, kurang-kurang 10,000 kali sehari selawat. Kalau duduk dengan betul benar 10,000 selawat ni, antum tak gila mengarut-mengarut macam ni tak. Pasti Allah jaga antum sungguh. Allah jaga. Dengan barakah selawat, Allah bagi salam kesejahteraan pada jiwa. Ni kata selawat, kata apa, tapi jiwa tak aman, duk menggila. Tu sebab apa? Mesti sebab benda lain. Ada salah niat, ada tak betul dalaman. 1K pun okey dah, 1, 2, 3K okey dah. Kalau kita jaga 10K, mari niat mengarut tak ada. Tak terfikir pun di akal kita. Tak terfikir. Ni Allahu akbar. Ada pernah sekali Habib ni, dia memang kalau Maula lah, kalau dengan Maula dia memang jenis orang yang ramah, romantis, ramah. Maula ni jenis ramah. Dia ada satu hari dia ziarah satu tempat, pondok dan ada jemaah muslimat juga. Masya-Allah muslimat yang terjaga. Jadi masa tu first tengok betul-betul macam kisah dulu kita baca kisah Nabi Yusuf sampai wanita-wanita potong tangan kerana keindahan wajah Nabi Yusuf. Kata, ya ke macam tu? Ada ke orang macam tu? Bukan tak percaya, tapi ya Allah. Sebab kita tengok orang handsome macam mana pun tak adalah. Handsome apa lagi? Cukup sempurna sama. Dia ada hidung, ada mata, ada apa. Semua cukup sama. Apa yang jadikan handsome lebih orang lain sampai potong jari? Jadi bila jumpa Maula, dia kata, Allahu Akbar. Memang kita takut akan fitnah wanita terhadap Maula. Kita cuba jaga. Alhamdulillah. Tapi sekali tu, bila Maula pergi ziarah satu rumah ni, dia nak balik, tuan rumah minta untuk isterinya bergambar dengan Maula dan dengan tuan rumah, isterinya duduk sebelah. Bergambar lah. Lepas bergambar, sahabat-sahabat isterinya pun minta jugalah nak keluar tengok daripada dapur, nak tengok juga Maula depan-depan. Nak tengok juga, minta izin dengan tuan rumah. Jadi tuan rumah tanya Maula, boleh ke? Alah boleh je, keluarlah. Nak jumpa kan? Jadi bila keluar, diorang ramai-ramai keluar. Dia semula, Assalamualaikum. Bagi salam tau. Assalamualaikum. Anda tengok semua jadi terpaku, ada bertempih, ada yang luluh long line dah. Long line dengar suara Maula bagi salam, Assalamualaikum tu dah macam tak keruan dah semua. Anda kata, ya Allah, terkejut kita tengok respon. Maula ni terlalu handsome. Apa yang terlalu handsome pun. Tapi memang kita tak akui karisma dia, cahaya di wajahnya, masya-Allah. Dan bila mana Maula turun di rumah lepas bagi salam kat depa, habis lembik anda tengok macam bahayanya anda kata. Sebab depan dekat. Maula bagi salam tu, Assalamualaikum. Gitu je. Bagi anda biasa. Tapi dia pun dah macam ada yang menangis, ada yang lembik, ada yang lenguh, ada yang terduduk, ada yang tak keruan. Sehingga bila Maula turun, dia orang semua ditingkap. Anda pun tengok, dah macam orang tak tahu apa dah jadi. Gitu duduk tingkap semua tengok. Allah kesian. Ya Allah. Jadi anda kata patutlah. Ya Allah. Dulu anda memandang rendah akan kegilaan wanita terhadap Maula. Tak kalah sama macam tu. Betul anda dah jumpa dah dekat mall, dekat apa semua, dekat Madinah, kami pergi Casablanca, gimana dengan Maula masuk mall. Memang wanita-wanita Arab sendiri pun sampai ulang-alik nak tengok Maula banyak kali. Berqasidah-qasidah tepi jalan. Tapi bila anda tengok, bila yang Maula pergi ziarah rumah tu sampai ada yang lembik, ada yang menangis, ada macam-macam lah. Allahu Akbar.
Kata kalau lah ada pisau kat jari, kat tangan dia, orang rasa dia bunuh diri tak sedar. Tak rasa. Anak boleh kata, dia macam tak sedar diri semua. Lepas tu duduk, anak kata, anak pergi kat Maula, kau pakai ilmu sihir apa ni? Nah, sampai macam ni orang. Wallahualam, anak fakir maafi syai, pasal aku bagi salam salah ke? Salah ke aku bagi salam? Lepas tengok anak kata, tengok kat tingkap tu sekarang. Tengok kat tingkap tu semua ni. Mungkin bini orang mungkin apa Allah fitrah. La anak kata, dah cukup jangan tengok. Nah, tu Maula nak masuk kereta, Maula angkat tangan babai sekali lagi. Babai tu. Hancur dia. Allahu akbar. Dan kita tak nafikan dalam ramai-ramai itu menangis mereka kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suara Maula yang lunak merdu, kerinduan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma adalah yang mungkin wallahu alam, mungkin terkejut dengan cara lain wallahu alam. Tapi anak sangat baiklah masa tu, tapi peliklah terkejut tengok dia ramai. Allahu akbar. Tapi Maula dia dah biasa. Nah. Cuma kita kalau tak jaga rosak kita. Nah. Jadi jangan kata bila dengan Maula mari dalam mimpi tu kita benar. Maula tak masuk. Faham tak? Dia bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah dijamin. Kalau aku datang dalam mimpi maka itu benar aku, bukan iblis. Iblis tak boleh menyamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau Maula ke wali mana ke syekh mana ke boleh menyamar, iblis boleh menyamar. Setakat tu tak apa. Dia ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isteri Maula dah biasa juga, alhamdulillah. Tapi itulah kalau lebih-lebih sangat. Nah. Jaga, sebab dengan kelancangan kita melampaui batas kita itulah kita dalam tak sedar kita merosakkan Maula. Sedangkan Maula tak buat apa-apa pun kat antum. Datang dia mengajar, dia ceramah, dia bagi nasihat, tapi kita yang berlebih-lebihan sehingga jatuh fitnah kepada Maula. Allahu akbar. Ya, memang wanita Morocco lagi cantik, betul lah, dia cantik, masya-Allah. Sama je mana-mana negara, ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang Allahu akbar. Itu penting. Mahabbah ni kena duduk pada jalan ilmu, bukan cinta gila. Jangan buka jangan buka ruang diri kita kepada cinta gila. Kita lepas tu kalau bila kita gila, kita tak kenal kawan dah, kita tak kenal siapa. Kita kira orang yang nak menghalang kita nak mencapai cinta nafsu kita ni, kita nak buang belakang. Nah, beringat dengan Ahlul Bait ni, dengan para ulama ni, depa ni orang kata apa, ada tulah dia. Kalau antum takut tulah raja, tulah ulama, tulah Ahlul Bait Nabi ni ada. Jangan kita melampaui batas sehingga kita yang rosak sendiri. Beringat sikit. Waktu jaga adab kita. Bila kita berlebihan dalam mencintai, kita sebenarnya menghina ulama itu sendiri. Kita pun kata, mana saya tahu dah Allah bagi perasaan ini. Dia menipu. Bukan Allah bagi perasaan. Kita yang tak kawal diri. Allah bagi detik rasa cinta untuk kita buat kuat hubungan kecintaan, untuk kuat mahabbah, untuk kuat keyakinan kepada Allah dan Rasul. Tapi bila kita pergi dorongkan rasa kecintaan kepada nafsu, nak kahwin, nak bersama, nak tidur bersama, nak pegang Maula, nak begitu, nak begitu, inilah iblis masuk yang merosakkan antum. Dah kali masuk dalam bayangan-bayangan yang khayalan sendiri sehingga tak boleh tidur, sehingga mengarut-ngarut. Boleh kawal, benda ni boleh kawal, insya-Allah. Ada, kalau nak tunjuk mesej ada, nak baca mesej. Dia cerita ada seorang ni begini sampai setiap kali tidur dia katakan duk mimpi dengan Maula lah, bersama dengan Maula. Dia declare Maula ni isteri dia, suami dia lah, suami rohani lah, suami dia alam batin lah. Mengarut-ngarut dah. Ada seorang mari, Ustaz, saya sebenarnya dengan Maula dah kahwin 20 tahun dulu dah. Saya sudah dikahwinkan di alam batin. La haula wala quwata. Anak kata apa yang gila sangat ni? Yang duk mengarut lah. Tak boleh Ustaz, kami dah kahwin di alam batin, maka Ustaz kena usahakan kahwinkan saya di alam zahir. Ada macam ni. Ya Allah akbar. Anak ni ngaji bab psikologi Islam tau. Degree dalam bidang psikologi, bidang dakwah dan psikologi Islam. Sampai kita tak boleh nak takrif apa kau ni, penyakit apa kau ni. Cuba buat kajian, tengok apa punya penyakit kau yang dapat je. Ya Allah. Sampai kita jadi pening. Macam-macam dakwaan. Allahu akbar. Allah. Ni bukan angau ni. Dah tak tahulah, terlebih angau tadi. Ya Allah. Jadi itu bila kita buka ruang untuk syaitan masuk, maka syaitan masuk menguasai kita dan merosakkan kita dan merosakkan hubungan kita dengan ulama. Merosakkan. Ya Allah. Itu anda selalu sebut kalau boleh datang majlis bersama untuk hadir majlis dengan Maula, bawa suami. Anda takut antum dah kali tak ingat ada suami, balik-balik lupa suami ada. Lepas tengok Maula balik lupa. Suami tu aku ada suami ke? Allah, risau betul. Ya Allah. Risau. Jadi risau. Benda gini lah. Dan yang kata kita jam, mulalah cari salah suami, cari kekurangan suami. Cari kekurangan. Ada pernah jumpa satu kes orang ustaz ni, dia handsome jugalah, masya-Allah, handsome. Dan ramai dia duduk mengajar wanita duduk gila kat dia ramai. Dia respon macam biasa. Wanita tu dia respon. Dia ni nampak lebih sikit, dia respon lebih sikit. Tapi wanita ni menganggap si ustaz ni dah minat kat dia, gila kat dia.
Lalu sampai dia minta cerai dengan suami, bergaduh dengan suami, sampai bila bergaduh bercerai. Dan bila bercerai, kecoh lah. Dia cerita kat ustaz ni, saya dah bercerai dengan suami saya kerana ustaz. Nah, ustaz tu tak ada berjanji pun dengan dia. Gila. Nah, jadi kebetulan ustaz ni pula, dia orang luar negara, bukan orang kita, orang luar negara. Duduk tempat kita, sini. Isteri tak bawa. Bila sampai wanita ni begini, ada paksa sangat begini-gini, sampai saya dah buat segala-gala, saya nak ustaz kahwin dengan saya. Jadi ustaz ni dengan dasar kesian, kahwin dengan dia. Lepas kahwin dengan dia, ustaz ni orang susah, ustaz kan kaya. Padahal suami dia sebelum tu orang kaya. Tak boleh nak memenuhi kehendak-kehendak dia, maka dia fitnah ustaz tu pula. Dah. Lah kali ustaz tu lah jadi mangsa fitnah pula. Allah kesian. Nah, ustaz tu orang luar. Jadi betul kata, bila dengan nafsu, bila tanpa batasan kita duduk tak halang diri, nah, langsung kena, langsung kesian kat ustaz tu. Samalah pasal Maula. Mana risau gitu. Banyak kes benda-benda gini lah. Bergaduh sama sendiri, perempuan bergaduh sebab masing-masing cemburu. Nah, masing-masing cemburu. Ya Allah. Cemburu yang Maula pun tak tahu. Kau nak bergaduh sama sendiri, cemburu. Hak ni rapat tu rapat, tapi Maula tak tahu apa pun. Tak ada kerja kita duk bergaduh, tapi Allahu Akbar. Daripada punca kita yang duk bina sendiri. Allah. Jadi benda ni gitulah. Anak tak marah, sungguh kata. Tak, jawab peringatan. Dan peringatan ni amat keras. Nah, baik yang dah kahwin dan tak kahwin lagi. Kena jaga diri. Betul kita ada niat, oh ya Allah, kalaulah. Kalau betul, Maula ni, contohlah. Nak kisahkan seorang ulama besar. Nah, dia dapat kahwin dengan isteri yang nombor 4. Nah, jadi dia tak nak cerita lah siapa tu. Nah, tapi melalui isyarat dan petunjuk. Nah, si isteri ni selalu mimpi dia ulama ni suami dia. Nah, dan dia cerita, dia tak ada pergi ikut jalan salah. Dia cerita ke orang ke apa ke, tak ada. Dia jaga. Rahsia ni dia jaga. Sebab nak cakap dah, bila Allah bagi petunjuk, itu petunjuk jelasnya kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau perempuan seeloknya cari guru, atau kalau ayahmu tu orang yang alim, orang yang guru, yang masyayikh, yang arif, maka jumpa ayah sendiri. Maka dia ni, perempuan ni, dia jumpa, bagi tahu ayah dia. Saya mimpi ayah saya, mimpi dalam petunjuk mimpi tu bahawa seorang ulama besar ni adalah suami aku. Macam mana ni ya? Nah, dan mimpi ni dah 3 kali mari. Ni orang yang, dan aku tak nafi selepas mimpi tu aku rasa cinta kasih kat dia. Nah, ni ayah dia sendiri ceritakan lah. Jadi melalui cerita ni kita tengok dia wanita yang soleh, dia jaga. Dia tak ada cerita kat kawan, aku gila kat syekh ni, aku gila kat ustaz ni, aku gila. Bila kita dah sebut aku gila, aku aku gila, cerita ni akan tersebar. Lah kali duk sebar, yang syekh ni tak tahu apa. Bila tiba-tiba orang perempuan dengar ramai duk gila kat syekh ni, dah kali keluar apa? Syekh ni playboy. Padahal tak buat apa pun. Nah, tak buat apa. Anda pernah dengar seorang Habib yang anak khidmat, pernah anda dengar duk cakap tepi anda seorang perempuan, geng-geng perempuan, oh Habib ni gila. Nah, Habib ni gila ni, playboy ni, dia kata. Habib ni tua dah. Yang kebetulan pula dia kata yang bapa ayam dia nya, yang tukang bapa ayam ni Ustaz Hakim. Ana dengar, ya Allah dia ni. Ni perempuan punya bercakap. Ana kata selama aku duk khidmat dengan Habib ni tak ada lagi aku duk ejah perempuan tu, perempuan ni tak ada. Tiba-tiba kita pergi fitnahnya bapa ayam. Ya Allah. Just ingat sekali je, ana tanya seorang budak ni sebab dia duk khidmat. Nah, dan dia tak kahwin, umur dah lanjut. Nah, dia tanya. Habib pun tak tahu. Cuma masa tu orang kata apa? Dipanggil apa? Habib dalam nak cari tambah lah. Nak tambah untuk dimudahkan urusan apa semua, banyak perkara lah atas sebab dakwah, bukan sebab apa. Jadi Habib tak tahu apa. Anda tanya, awak tak nak kahwin ke? Tak nak. Nanti ada dulu Ustaz. Dia kata, kalau aku nak panggil Habib masuk merisikmu, boleh tak? Cuma bagi tahu ayahmu, boleh tak? Anda cakap gitu, Habib tak tahu pun. Lepas tu, tiba-tiba, esok ke 2-3 hari lepas tu, dia kata, oh mak tak boleh lah, mak tak nak terima, ayah tak nak terima. Okey, khalas, tak nak tutup kes. Tapi tersebarnya cerita, Habib gila kat dia. Habib gila kat dia, Habib nak kat dia, Habib gini, Habib. Langsung cerita bahawa Habib gila kat dia dah tersebar, cerita dah jadi. Habib ni, dipanggil apa? Playboy. Nah, ni perempuan masalah. Tak semua, tapi adalah macam tu. Bila antum duk cakap, aku gila, aku nak kat Maula, contohnya nak contohkan. Aku nak kat Maula, nak kat Maula. Sekejap aku duk Tayyib. Nak kat Maula adalah. Syekh lah juga, Habib Syekh juga. Langsung duk cerita kat orang, aku ni gila Maula, aku ni dah tersebar cerita. Awak tu apa dia panggil, ada affair dengan Maula. Padahal Maula tak tahu apa pun. Kita duk gila bayang seorang, lepas tu kita buat apa?
Ya Allah. Dan mula bila kita nak cerita ke orang, mulalah tulisan kita, pakaian, cara tu, cara ni, habis video sabit dengan mola. Orang pun, dah jadi bini mola ke dia ni? Contoh lah kan, contoh. Allahu Akbar. Maka yang jadi fitrahnya ke siapa? Mola. Mola setara ni, gila perempuan juga mola ni. Ramai duk mengaku jadi awet mola ni. Ramai. Nampak? Sebab antum tak jaga benda ni. Ni anak kata su'ul adab dengan ulama, su'ul adab dengan ahlul bait Nabi. Rasulullah SAW. Benda ni, ya Allah. Jadi mola kata, kesian aku. Tak ada pasal-pasal. Kena fitnah. Yang benda tak masuk akal. Ya Allah. Ada cerita lah, ada cerita. Mola tahu lah cerita. Perempuan ya Allah, kena jaga. Jangan duk cakap. Mana kata, kisah pada ulama tadi, yang wanita tadi, dia cerita ke ayah dia, yang dia mimpi, 2-3 kali mimpi petunjuk dia jadi isteri pada ulama besar tu. Maka ayah dia pun bawa dengan landasan yang benar. Pergi jumpa ulama tu, bagi tahu tentang kisah anak dia, mimpi sekian-sekian, dapat isyarat sekian-sekian, dan semayang hajat, semayang istiqarah, tetap juga Allah bagi petunjuk gitu. Dan ulama tu kata, sebagaimana dia mimpi dan dapat isyarat, maka aku pun dapat perkara yang sama. Sekiranya ayahnya setuju dan izinkan, maka aku marhaba, alu-alukan. Maka jadi ini. Nampak? Mesti kena ada begitu mesti. Dan benda ni tak ada gila duk cerita ke orang, tak ada. Cerita orang tu kata, aku ni dah kahwin dengan Allah, aku ni dapat isyarat, aku ni gini. Contohlah ni. Allahu Akbar. Rosoklah. Rosok. Lepas tu tambah ni cerita syekh-syekh lain lah cerita tadi. Maula pula tambah dengan wajah tampan. Semua pakat orang nak mengaku. Ana sungguh ana kata, selama ana duk bawa maula ni, ana rasa lebih lah. 30-40 orang dah lebih ni. Mesej lagi, mari jumpa direct. Ustaz, saya tak boleh hidup Ustaz. Ustaz tolong saya. Saya nak kahwin dengan maula. Allahu Akbar. Macam mana pun habis melanggar perkara syariat habis. Bukan lebih yang mesej yang ana boleh tunjuk satu-satu kalau nak. Lepas tu ada yang 2-3 orang juga yang memang mengaku, aku nak ya Ustaz tolonglah, tapi saya masih isteri orang. Macam mana Ustaz? Ustaz ada jalan tak? La ilaha illallah akbar. Mau tak anak tak mengamuk tau. Ya Allah. Itulah selalu anak pesan dalam setiap majlis, landasan mahabbah, jaga. Jadi benda ni sangat-sangat, orang kata apa, gila lah, gila. Baru nak tanya Ustaz dah jawab. Tu yang ramai lelaki, betul, jadi cemburu dengan maula tu. Kata tak boleh lagi, tak bagi isteri lagi dah. Risau takut isterinya melampaui batas. Tak kenal suami, lepas jumpa maula balik tak kenal suami. Ya Allah akbar. Ana kira kita tak nafi. Ana sendiri tak bila jalan dengan maula gimana kat Mekah, Madinah, mana duk jalan dengan dia. Memang kita sendiri rasa macam handsome je rasa. Padahal kita tak handsome. Tak sebab apa rasa handsome. Sebab nak berjalan dengan dia, orang duk pandang dia. Kadang orang nak pandang dia, nampak kita dulu. Kita pun terasa dipandang sama. Khoya sendiri. Allah akbar. Gila bayang sendiri. Allah kata macam ni orang handsome. Kita tak ada orang tengok kan. Alhamdulillah tu nikmat. Anak kata kesian jadi mula, ya Allah. Letih nak menolak hari-hari. Anak tengok mula sampai dia kena menyamar, hidup dia kena menyamar. Hidup dia kena menyamar sampai gitu. Keluar, tutup muka, tutup dengan kain serban, tak usah macam. Kadang time dia nak jogging, dia tak pada pakai topi tutup, pakai sepatu hitam tutup, nak jogging. Sampai gitu sekali. Banyaklah nak pergi pasar raya, nak pergi beli sayur, kena pakai mask lah, kena macam-macam cara dia nak tutup. Sebab apa dia? Bila tengok orang tengok dalam pakaian ulama pun orang dah gila dah. Nak turun dengan pakaian tracksuit, pakaian nak pergi pasar, relax, lagilah. Kena nampak body ketul-ketul pula. Habis, hancur. Bismillah. Ya, mula dia body di main gym kan. Dia main gym, dia jaga badan dia, memang ada ketul-ketul juga. Bukan main-main. Waktu anda kata letak batasan, letak dia ulama, ahli ilmu. Allah angkat darjat dia. Maka supaya kita ada hak kita dalam memandangnya, dalam nak bersama, dalam nak dekat dengannya. Bukan kita semudah-mudah kata. Tengok tu, saya suka tengok bahu maula, suka. Bahu. Allahu akbar. Kena jaga hati, jaga mata, jaga semua, letak batasan. Mau tak cemburu. Kalau antum cuba bayang tu jadi isteri maula, mau mengamuk tak bagi maula keluar, ikat. Ikat kat rumah. Tapi alhamdulillah isterinya dah terlatih, dah terbiasa. Maula pun dah terbiasa, alhamdulillah. Tapi anda boleh cakap lah. Mula kalau cakap bab perempuan dia cukup sensitif. Kebanyakan orang lelaki kalau sama-sama lelaki borok mesti duk cerita bab perempuan, cerita bab tak kira lah ngaji apa pun. Topik bab cerita perempuan nak kahwin 2, nak kahwin 3 ni, baru nak kahwin ni akan jadi topik hangat di kalangan lelaki. Tapi maulah dak, bukan orang jenis macam tu. Dia bukan cerita jenis ke perempuan tu cantik pun dak. Dia memang cukup jaga bab ni. Hatta anak berdua dengan dia, nak cuba pancing dia dak. Dia cukup orang yang sangat berprinsip dalam bab perkahwinan dan segalanya. Dan anda boleh cakap terus terang lah,
Ana rasa kalau dah ikut spek Maula, spek dia, tak ada orang Malaysia yang layak. Tak ada orang Malaysia yang layak. Orang Nusantara ni tak ada yang layak dah, tak payah berharap lah. Tak payah berharap. Dia kata dia ada 3 kotak ni untuk perkembangan keturunan Al-Hasani akan datang. Dan dia nak besarkan keluarga Al-Hasani bawah keturunan dia lagi. Tetapi ada syarat dia, sangat-sangat ketat. Dan guru-guru dia macam Maula Hamzah apa semua pesan betul-betul kan, pastikan ada orang jangan bagi orang kacau Maula dengan begini. Adalah spek dia yang dia nak, yang dia ni macam mana orangnya macam mana. Nah, bukan sebarang-sebarang. Nah, sebab dia nak melahirkan generasi atau keturunan yang hebat. Kita kalau sayang, tak semestinya kita kena miliki. Kita mencintai, sayang, mahabbah kepada Maula, kita ikut apa yang Maula duk buat. Nah, bersama dalam setiap gerak kerja dakwahnya, itu baru sayang betul. Nah, apa yang Maula duk usahakan, Maula duk bangunkan. Macam sekarang kami duk bangunkan madrasah di Fes, untuk bangunkan madrasah lelaki. Maula bagi benda yang paling dia sayang untuk ditukarkan kepada duit. Dia nak bangunkan madrasah. Nampak? Alhamdulillah, malam kemarin bila nak buka Black Pearl Maula, ada dah 9 orang yang ambil Black Pearl tu untuk ditukarkan dengan duit untuk kami usahakan dan selesaikan pembinaan madrasah di Fes, madrasah Bani di Fes. Lagi banyak lagi, ada baki 91 lagi. 91 biji lagi. Jadi bagi yang benar mencintai, bersama dalam perjuangan Maula. Bukannya mahal pun, $1,000 je. Maula ni ada gerak kerja dia sendiri. Jadi hal-hal kerja kebajikan Maula yang bersabitkan dengan antarabangsa ni, maka adalah gerak kerja Maula, bukan duduk senyap saja. Cuma kami tak expose. Faham? Antum faham tentang keselamatan, tentang banyak perkara yang kami nak kena jaga tentang diri Maula ni. Bergerak je, apa je terus. Ni pun kami masuk Brunei, orang ingat Maula Amin yang datang. Kelang kabut sekejap. Tak. Ana yang datang ziarah dengan Maula tadi. Baru reda. Tak boleh. Jadi banyak perkara kami nak kena rasmi ikut hal-hal yang dibolehkan. Salah sikit je, orang nak cari je salah sikit Maula untuk nak settle down Maula. Yalah. Doa banyak insya-Allah, moga Allah jaga. Jadi anda tahu ramai duk nunggu, tapi itulah kami dipanggil terpaksa jaga benda ni. Terpaksa jaga. Antum bayanglah, Maula tak terlibat apa-apa pun dalam pengeboman WTC pun dah kena. Tak ada sabit apa nak masuk Indonesia, dituduh salah seorang pengebom WTC yang tahun 2000 World Trade Center WTC. Maula dituduh sebagai salah seorang pengebom WTC, pengganas. Maula kata masa tu aku mau berapa? Yalah, umur 18 bayar kan. 18 tahun 2000 masa tu 2001 kan. Baru umur 18 masa tu. Maula kata gila, aku tengah duduk mengaji lagi dekat France masa tu. Tiba-tiba aku mari Indonesia naik nama salah seorang. Kok mana tak tahu, dia kata. Ya Allah akbar. Pasport pun tak wujud lagi. Maula kata dia masa tu ada pasport pun tak wujud lagi. Mana dia hanya negeri ni lah, France, Maghrib itu je. Luar negara tak pergi lagi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Susah. Malah banyak kena menyamar, kena tutup diri. Kalau kita muhibbin ni, yang benar mencintai Nabi Rasulullah SAW, yang benar nak bawa, nak bersama dengan Maula Amin dalam perjuangan dakwahnya, perjuangan lillahi ta'alanya, maka bantu pada jalan-jalan yang kita dah buka. Itu cara orang yang mencintai. Betul, support dengan kecintaan, support dengan apa yang kita ada. Macam mana duk buat? Apa yang anda boleh? Anda tak ada duit banyak, tapi anda boleh khidmat. Tolong, mudahkan, uruskan. Antum nak bersama dalam urusan, bantu bersama, tak ada pergi ke lain. Itu je. Kita bukan ada nasab apa-apa pun. Hasani pun dok, Hussein pun dok. Maka kita bantu agama Allah. Kita nasab Nabi Adam, insya-Allah. Bantu semua makhluk Allah, semua agama Allah dalam junjungan kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita letak terbaik untuk diri kita, untuk khidmat pada ahlul bait Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah, contoh program umrah. Antum dapat umrah bersama Maula. Dapat momen-momen ibadah bersanad bersama Maula Muhammad Amin Al-Hasani. Ziarah Maghribi antum dapat. Betul antum habis duit. Tapi semua ni untuk support. Ada lebihan-lebihan itu adalah untuk support gerak kerja dakwah Maula juga. Tak ada pergi ke lain. Mencintai, buktikan cinta. Buktikan cinta. Kalau tak nak pergi, tak nak keluar, tak nak cuti, boleh tukar. Ambil Black Pearl, simpan. Buat apa-apa nak buat. Tapi duit tu kita tukar, dan tukar untuk ibadah jariah antum juga, bukan untuk orang lain. Jadi insya-Allah. Ni cerita pula masuk mesej pula. Ada 2-3 orang mesej, Ustaz Black Pearl, kira jadilah hari ni. Masya-Allah. Kita stok kat sini dulu, nak kena siap-siap nak pergi, ada jemputan khas dengan Maula Tayyib. Maka insya-Allah nanti kita jumpa lagi. Panjang lagi nak cerita bab mahabbah ni. Panjang lagi. Jadi nak suruh antum faham betul-betul
jaga diri betul-betul dan buktikan mahabbah dengan jalan sebenar, bukan dengan jalan yang mengarut-ngarut. Tak boleh. Sama juga bab mahabbah, tapi kita sambung. Kita sambung lagi. Banyak lagi perkara mahabbah. Kita nak membuktikan kecintaan yang benar kita kepada Allah dan Rasul, maka ada jalan, insya-Allah. Nah, bagi yang nak ambil apa dia dipanggil? Black Pearl Maula ni, PM segera. Kita ada, kalau kurang-kurang ada target dapat separuh. Selesai dah urusan kami, banyak boleh selesai. Nak bangunkan madrasah di PES tu selesai, insya-Allah. Black Pearl Tahitian Maula Muhammad Amin Al-Hasani. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masuk dalam grup kita, dalam bio untuk daftar umrah bersama Maula. Bismillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.